Pulau Balambangan Kudat merupakan lokasi bermulanya penjajahan British di Sabah. Pada tahun 1763, seorang pegawai dari Syarikat Hindia Timur Inggeris di Madras, India, Alexander Dalrymple, telah mengibarkan bendera Inggeris di Balambangan dan menamakan pulau itu Felicia. Pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British telah memberi banyak pembangunan dan perubahan baharu melalui sistem pentadbiran bercirikan Eropah. Namun begitu, terdapat beberapa penentangan penduduk tempatan. Sebenarnya pemberontakan pribumi ini adalah satu kisah pemberontakan yang bermula daripada awal. Mereka melantik 3 orang pegawai. Satu di Sendakan, nama dia William Pryor. Satu di Kota Belud, nama dia William Prettyman. Dan yang ketiga kena panggil HLL Leicester. Kena hantar pergi papal 3 kawasan. Dan sampai ya orang-orang barat ni di 3 kawasan ni, berlakulah pemberontakan sudah. Tapi salah satu penentangan yang jarang dihebah dan dicerita adalah sejarah Sigunting. Kenapa sejarah ni perlu diangkat bila kita baca surat khabar North Borneo Herald, lebih kurang 50 keping catatan pasal Sigunting, dan banyak orang tidak tahu juga dia merupakan satu simbol penyatuan suku-suku dusun di pantai barat. Sogunting atau lebih dikenali Sigunting merupakan pahlawan yang terulung dari suku kaum dusun. Beliau lahir pada tahun 1859 di Kampung Mumus yang kini dikenali Kampung Sorinsim dalam daerah Kota Marudu. Satu-satunya gambar Sigunting terdapat dalam buku The Diaries of George C. Woolley. Gambar tersebut diambil pada 15 September 1903 di Kabidahan ketika George C. Woolley bersama Sigunting dan ABC Francis. Menurut cerita, Sigunting dikatakan bijak dan memiliki ilmu mistik dan luar biasa. Kelebihan itu menyebabkan Sigunting tidak mudah dikalahkan atau ditangkap pihak British walaupun diburu bertahun-tahun. Dorang punya pendapat si Sigunting ni orang yang garang, muka macam orang wild daripada hutan macam begitu kan. Padahal dia simple je orang dia. Tetapi bijak pandai, dia boleh bergerak di mana saja. Sebenarnya Sigunting ini bukan orang besar nih. Badan dia tidak besar. Tetapi dia punya ilmu dalaman dia yang besar-besar sekali, kuat. Jadi semua kekuatan dia itu cuma satu pintar rabah orang begitu kan, pintar berpikir, waras berpikir. Kedua, dia punya kekuatan itu adalah daripada dia punya yang dia pegangan yang dulu-dulu gitu. Pada usia 35 tahun, Sigunting menjadi wira dalam pemberontakan menentang penjajah British. Pemberontakan disebabkan pengenalan pelbagai cukai yang tidak masuk akal dan tidak menghormati adat istiadat yang menimbulkan kemarahan masyarakat suku kaum dusun. Bagi Sigunting, adat budaya tidak boleh dipersoal kerana ia soal maruah. Pada tahun 1893, ini tarikh penting lah. Sigunting sebenarnya sudah dilantik sebagai ketua kampung di Mumus. Dia ketua kampung tu. Jadi tugas dia adalah untuk menjaga masyarakat dia lah. Tetapi pada suatu ketika berlakulah satu kejadian di mana pejabat British di Sorinsim ni, seorang kerani dia di sana tu, dia cuba kahwin satu orang penduduk dusun tetapi tidak menggunakan adat budaya suku dusun lah. Apabila ini British ini mengedahkan orang punya sudah ini pembayaran cukai, kepala bilang, jadi satu orang dikenakan 50 sen.
Sedangkan dulu-dulu punya orang mana ada duit setinggi itu. Dari situlah itu penghulu di sini Mumus lah dulu kan. Sekarang di sini dia panas hati dan dia tegur, kenapa kami kena buat begini. Jadi ini British pun anggaplah si Segunting ini melawan perintah sudah bah. Tetapi si Segunting ini tidak juga dia lama semangat, dia melawan juga. Apapun yang terjadi dia bilang, saya akan lawan, saya membantah. Pada tahun 1894, Si Gunting mengetuai suku dusun dari Mumus yang tinggal di kawasan Bukit Kota Marudu mula memberontak dan menyerang pihak penjajah. Si Gunting dan pengikutnya juga telah melancarkan perang gerila terhadap British sehingga berjaya memusnahkan balai polis yang telah dibina pihak British di Kampung Sorinsim. Seorang kerani company dan 7 orang polis terbunuh, yang mana Tuan Residen R.M. Little berjaya menyelamatkan diri dalam serangan itu. Pada ketika itu tidak boleh dinafikan bahawa Si Gunting bukan saja merupakan tokoh perang, bahwa dia merupakan seorang mastermind yang boleh merancang serangan secara gerila. Jadi salah satu strategi dia, pertama, macam mana berperang tapi tidak mendatangkan kecelakaan atau macam mana rakyat tidak terbunuh. Di sinilah kita nampak kepintaran tokoh pahlawan terbilang Si Gunting lah. Dia bukan orang yang kita nampak, oh ini orang kampung, orang yang tidak tahu bahawa tidak tahu strategi perang. Apa yang orang-orang barat tidak tahu, suku-suku dusun ni sudah berperang beratus tahun. Kalau kita tahu cerita pasal Minsangot, potong kepala kan, macam begitu. British mengisytiharkan perang Si Gunting antara tahun 1894 hingga 1901 selepas serangan gerila di Balai Polis Sorinsim. Perang Si Gunting menjadi skala besar dan lebih rumit. Strategi mereka waktu itu, mereka tidak berhenti untuk menyerang Aki Sagunting sewaktu itu. Jadi Sagunting akan naik ke Gunung Tembuyukan, rumah dia ada di sana. British pun mengajar Aki Sagunting, British naik ke sana. Jadi apabila Aki Sagunting dia rasa mereka akan pergi di tempat tersebut, jadi Aki Sagunting telah menyusunkan balak-balak di laluan jalan naik ke rumah. Itu bukit yang tinggi itu di sanalah itu balak-balak yang dia susun. Tempat lalu pergi atas rumah Sagunting itu, dia ada jalan lain di sebelah pun jurang, Mereka sudah di tengah perjalanan yang sedang naik bukit. Maka itu Sagunting telah melihat dan terus dia potong itu tali hutan yang dia ikat di rumah. Maka itu balak pun berguling-guling lah sampai dibawa. Jadi sanalah mereka sudah habis musnah. Kegagalan British menangkap Si Gunting juga disebabkan Si Gunting mendapat sokongan penuh penduduk kampung ketika itu. Rakyat sokong dia 200% loh, bukan 100% loh. Yang saya ceritakan tadi, kau tengok rumah orang-orang kampung kena kasih halau daripada rumah kena bakar. Hilang pencarian. Tapi kau tahu apa orang-orang tempatan, orang-orang dusun cakap? Ada bilang, Aki, kau barang saja. Biarlah dong bakar rumah kami 10 kali. 10 kali je kami buat. Bukannya ada yang bakar rumah kami, Aki, dia bilang. Rumah kau kena bakar 10 kali, kami buat balik rumah kau 10 kali, gotong royong. Selepas kegagalan menangkap Si Gunting di Kampung Mumus, Kapten Barnett
memberi arahan untuk menyerang kampung Sayap Pohon. Kapten Barnett membawa 3 pasukan yang diketuai A.R. Dunlop, W.H. Hastings dan J. Ormsby menyerang kubu di kampung Sayap Pohon. Si Gunting dipanggil untuk membantu pengikut-pengikutnya di kubu tersebut. Saya dengar Sagunting berada kubu di Sayap, memang benar. Ceritanya, kenapa dia berada kubu di Sayap? Oleh karena dia ada geng-geng dia di sana. Mereka panggil Sagunting minta bantu karena ada perintah ataupun polis yang pergi menyerang. Dia suruh orang kampung untuk menyerang kubu mereka tersebut di Sayap. Jumlah pasukan serangan untuk menentang si Gunting di Sayap ni lebih daripada 100 lebih orang lah, macam begitu tentera dia lah. Dan di atas bukit tu tentera dusun pun lebih daripada 150 pahlawan-pahlawan tu. Kubu Si Gunting amat strategik kerana terletak di atas bukit yang tingginya 200 kaki dan mempunyai aliran sungai di kaki bukit. Strategi perang dia, pertama dia sudah pilih kawasan strategik daripada atas bukit. Memang bukan senang untuk kena serang lah. Strategi perang dia kedua merupakan dia bergabung dengan pemimpin-pemimpin dusun tempatan lah. Ada nama-nama yang tidak pernah disebut lah, seperti Aki Sambirang, Aki Tugalan, Aki Tambuhin. Ini semua merupakan pahlawan-pahlawan dusun kedamaian ni. Perang di kubu Kampung Sayap merupakan satu kekecewaan besar pihak British. Inilah kenapa diorang mau kasih berhenti. Kesilapan dia, daripada kita berperang, kenapa kita tidak runding macam begitu kan? Mungkin kita boleh tolak ansur lah. Di sinilah perjuangan Si Gunting ni penting lah. Pasal diorang sudah nampak dia ni satu tokoh yang jangan kacau lah macam begitu. Bagus kita runding, diorang bilang. Jadi diorang sanggup ubah polisi diorang sanggup. Pasal Si Gunting bila dia berperang, dia bukan berperang sendiri. Dia didokong oleh orang kampung, didokong oleh pemimpin-pemimpin tempatan. Pemberontakan Si Gunting tidak sia-sia kerana ia berjaya mengangkat semula martabat suku tempatan dan menghentikan penindasan. British akhirnya menyedari kesilapan mereka dan mahu berubah untuk berdamai dengan Si Gunting. Jadi pihak British membuat keputusan, tentera terbaik pun sudah hantar, pahlawan terbaik pun sudah hantar, strategi perang British pun sudah dikena hantar, tetapi orang ni tidak dapat dikalahkan macam begitu. Ada pepatah mengatakan kalau kau tidak dapat kasih kalah dia, bagus kau join dia lah. So pihak British buat keputusan, ini orang tidak boleh kasih kalah lah. Menerusi catatan The British North Borneo Herald, Si Gunting menyerah kepada Kapten A.B.C. Francis pada hari Ahad 11 Jun 1905. Adat perdamaian yang dijalankan antara British dan Si Gunting adalah melalui satu proses angkat sumpah dan beliau mengorbankan seekor kerbau. Itu memang adat-adat suku dusun lah, mereka panggil sugit lah macam begitu, dan sumpah lah. Dia memang ada upacara lah, di mana mereka adakan sembahyang dan janji lah bahawa dua-dua pihak saling menghormati lah. Bagi Si Gunting, perdamaian ni memberi dia satu rasa kepuasan lah. Pertama, pihak British penjajah sudah berubah pikiran lah, sudah mula menghormati adat. Kedua, cukai kepala tu sudah dikurangkan lah. Selepas perdamaian, Si Gunting bukan sahaja disegani, malah dihormati pihak penjajah sehingga dilantik menjadi pemimpin masyarakat. Pihak British turut menawarkan Si Gunting untuk mempelajari bahasa Melayu di Jesselton selama 6 bulan. Si Gunting meninggal dunia pada usia 47 tahun.
Makamnya terletak di Taman Kinabalu, iaitu 1,8 km dari substesen Serinsim Kota Marudu di bawah jagaan Taman-Taman Sabah. Sigunting ini memang dia punya perkampungan di sini, dan inilah makam beliau yang ada di sini yang kita nampak sekarang ini. Jadi dalam penghujung tahun 80-an kami kasih semen, penyeminan tuh kubur dia punya makam lah. Setakat ini masih terpelihara dan dijaga untuk kunjungan para pelancong yang dari luar dan dalam yang berkunjung ke sini. Makam ini memang perlu dijaga, sebab barangkali dia memang nilai sejarah itu sangat tinggi, jadi perlu disimpan. Keluarga-keluarga itu Sigunting itu kita tidak ada larangan. Cumanya diorang perlu berhubung sama kita terlebih dahulu. Diorang mau masuk ke sana, apa keperluan diorang, oke? Dan sekiranya diorang perlu bantuan kami akan bantu bersama demi kepentingan itu makam. Sigunting meninggal dunia lebih 100 tahun lalu. Namun beberapa peninggalan Sigunting masih dapat dijejaki. Bujak tersebut masih disimpan generasi keempat Aki Sigunting, selain sumpit yang disimpan waris lain. Tandus si Aki Sigunting ini yang dia guna berperang dulu, dan ini juga lah tandus ini yang dia pakai yang dalam gambar dia. Inilah yang si Sigunting guna dulu masa dia lawan si British. Kru RTM turut menjejaki kawasan perkampungan Sigunting. Kawasan sinilah perkampungan Sigunting dulu, dan ada beberapa buku peninggalan beliau, itu antaranya adalah buku Limau yang kalau panggilan orang kampung ini tentelong buaya. Jadi sekarang ini tidak berbuah, mungkin sudah gugur. Jadi, ini sajalah peninggalan yang ada sekarang yang boleh kita nampak. Ini buku Limau yang berada dalam sekitar di perkampungan dulu. Kru RTM juga sempat menjejaki Gua Kelawar yang menjadi tempat bertapa Sigunting, selain tempat menyembunyikan keluarganya. Ia terletak 5,5 km dari substesen Serinsim. Sementara itu, tapak balai polis yang dibina British dan musnah terbakar ketika serangan Sigunting kini dibangunkan dengan pejabat substesen Serinsim, Taman Kinabalu, tapak warisan dunia. Mengikut sejarah yang kita dimaklumkan, makam balai polis British itu memang di tapak inilah. Sebab itu kita punya substation ini dibina di sini. Salah satunya mungkin kita mau mengenangkan kisah itu. Walau bagaimanapun sisa-sisa ataupun kesan-kesan dia itu tidak ada, sudah langsung tidak ada, cuma sejarah dia. Dan untuk mengenangkan sejarah itu kita letakkan tapak pejabat pengurusan kita di sini. Dan dari tapak ini kita akan nampak Gunung Nembuyukung itu sekali terus. Tempat ini jadi tinggal satu macam kajian sejarah, tetapi saya bangga juga sebab dia termasuk di dalam buku sejarah Sabah dan terdapat di Museum Sabah sekarang. Sigunting merupakan antara pahlawan tersohor di Sabah yang berani menentang penindasan dan ketidakadilan kepada penduduk pribumi. Perjuangannya membela maruah bangsa harus dicontohi generasi muda. Kita patut contohi dia punya keberanian dan juga, tapi kita tidak patut sentuh yang kalau kita terus berperang lawan. Yang kita contoh yang terbaik dia, misalnya
Kalau ada masalah kita cakap depan, jangan main belakang, begitulah. Kehebatan si Gunting ini dia lebih memelihara adat resap, adat istiadat yang ada di kawasan Kota Marudu ini. Jadi sehingga kini yang adat yang dia pegang ini, sehingga kini kami ikut sampai sekarang lah. Begitu hebat perjuangan si Gunting, sehingga George C. Woolley membuat penulisan mengenai adat resam masyarakat suku kaum dusun dalam buku diarinya. Sejarah perjuangan si Gunting mempunyai keunikannya tersendiri dan menarik penulis tempatan mengkaji dan menerbitkan buku. Seorang pengkaji bebas sejarah Borneo Utara, yaitu Shari Jeffrey, atau lebih dikenali nama pena Kumis-Kumis, telah menerbitkan buku bertajuk Perang Si Gunting Kota Marudu, kisah seorang pahlawan dusun tahun 1894 hingga 1905. Atas dasar minat yang mendalam, saya pergi ke arsip negeri Sabah dan dapatkan maklumat-maklumat lah. Dan apabila saya dapat maklumat-maklumat tu, saya rasa kagum lah bahawa dia punya cerita ni bukan satu kali, satu muka surat lah dari surat kabar. Daripada tahun pemberontakan dia, daripada tahun 1893 sehingga 1905, lebih kurang 12 tahun lah, nama dia tidak putus disebut-sebut oleh pihak British. Seorang tokoh yang boleh dicatat selama 13 tahun perjuangan. Si Gunting memberontak dan menyerang pihak penjajah demi memperjuangkan adat budaya suku kaum dusun yang akhirnya dihormati dan disegani oleh pihak lawan dan kawan. Si Gunting, seorang wira yang harus dikenang selamanya.